golongan yang Nabi Muhammad sebut, golongan ini akan mendapat perlindungan pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan dengan Allah. Menjadi wanita adalah pihak yang paling mudah. Sebab perempuan dia tak payah buat kerja teruk macam lelaki-lelaki. Sebab hadis ada menyebut mereka ini berada di bawah lelaki-lelaki. Sebab lelaki-lelaki pemimpin bagi mereka, disebabkan kelebihan lelaki-lelaki ke atas wanita. Perempuan sembahyang puasa tak cukup, perempuan nak buat keluar zakat, duit harta dia sendiri tak apa. Kalau harta lelaki tak boleh. Perempuan pun dia bayar apa yang nama zakat berterah pun lelaki dia ada, lelaki dia kena bayar, dia tak kena bayar. Perempuan bila dia buat baik kebaikan untuk diri dia apa pun perempuan esok, bila dia akhirat esok pun dia akan balik kepada suami dia. Makna mereka ni buat kerja biasa lebih kurang sudah cukup bagi mereka. Mereka sampai nak puasa sunat pun mereka tidak boleh berpuasa, melainkan mereka kena minta izin dengan suami. Maknanya mereka ni mudah. Dia lelaki-lelaki ni payah. Sebab itu Rasulullah ada menyebut ada 7 golongan. Yang pertama, imamul adil. Imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin itu adalah lelaki-lelaki. Wanita tak boleh menjadi imam kepada lelaki-lelaki, melainkan imam dalam golongan perempuan saja. Jadi maknanya pemimpin yang adil itu adalah pemimpin lelaki-lelaki. Kalau dia adil, sama ada dia pemimpin negara atau dia pemimpin rumah tangga, dia kalau dia memimpin dengan adil, dia akan mendapat perlindungan. Tapi di sini yang dimaksud ini adalah pemimpin negara. Jadi adakah pemimpin negara bila mai dengar kuliah ni, bila mai ni dia jumpa ada adik-adik, ada siapa ulama-ulama ada bagi tahu dah bila berlaku adil. Sebab keadilan itu adalah Allah Ta'ala sendiri pun nama dia Al-Adlu, Allah yang Maha Adil. Sampai dalam kita buka dalam Quran pun banyak Tuhan kata, janganlah kerana kau benci kepada satu kaum sampai menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana keadilan itu mendekatkan kamu dengan ketakwaan. Jelas dalam Quran. Tuhan kata, kalau kamu benci sangat pun tak boleh juga. Jangan kamu buat tak adil. Berlaku adil lah walaupun dia ni kamu benci. Orang pihak ni kamu tak suka, kamu kena bagi sama rata. Kalau bagi bantuan semua. Jangan pilih-pilih, jangan nak minta bantuan dia suruh tulis dalam tu borang tu belah mana. Jangan, tak boleh. Nak minta mesin bancuh tepung ke, nak minta mesin perah santang ke apa ke, bila minta bantuan dia tanya pihak mana. Lepas tu suruh kau tak ada, kena isi borang. Tak boleh macam tu. Ini berlaku di sebelah sana. Belah sana, belah tempat-tempat saya. Dia berlaku tu minta bantuan, dia tanya tak ada isi borang, mau dapat. Tak boleh. Dia tak jumpa dalam Quran yang Tuhan bagi tahu tentang, Tuhan kata bila kamu ni, kamu kena jadi satu kaum yang sentiasa menegakkan keadilan. Kamu kena jadi kaum yang macam tu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu duduk bila Allah yang melantik kamu menjadi pemimpin, maka di sana kepimpinan kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi bagi tahu, kullukum ra'in wa mas'ulin an ra'iyatih. Kamu sebagai pemimpin dan kamu pasti akan ditanya dengan pimpinan kamu. Sambung hadis itu dia kata, kalau laki-laki akan ditanya tentang kepimpinan keluarga dia, perempuan akan ditanya juga tentang urusan rumah tangga dia, sampai kepada bawahan, sampai kepada orang gaji juga akan ditanya tentang diri dia. Allah suruh berlaku adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist
Wahai orang beriman, kata dia, kunu, perkataan kun, jadilah. Kunu, jadilah kamu qawamin, satu kaum, satu golongan, satu manusia, satu kelompok terhadap Allah, menjadi saksi dengan adil. Penyaksian kamu hendaklah kena adil. Bila kamu jadi pemimpin kena adil, kamu jadi orang bapa kena adil, kamu jadi saksi, dan semuanya semua kena adil juga. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah kerana kebenci kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak dapat berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah, wa aqrabu littaqwa, kerana keadilan itu mendekatkan kamu dengan ketakwaan. Wattaqullah, diulang lagi, bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Takat mana kita adil setakat ni? Contohnya, takat mana kita adil yang Nabi kata, kalau duduk di akhirat besok, jika kamu imamun adil, kalau kamu pemimpin yang adil, kamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah itu Maha Adil. Dan Quran ayat lain Tuhan kata, innallaha yuhibbul muqsitin, dan Allah suka kepada orang yang sentiasa berlaku adil. Adillah kita dengan kawan-kawan kita, dengan semua adil tak? Bila dia pegang jawatan, dia adil tak dengan semua orang? Atau dia kira kawan dia yang baik dengan dia saja, kawan yang tak baik dengan dia, dia membelakangkan? Ada tak macam tu? Keadilan untuk semua. Itu Islam ni satu agama yang semua adil. Walaupun pada yang bukan Islam pun, Islam kena bagi adil. Yang kata Islam, soal dia tak menyembah Allah, itu dia dengan Allah, tapi keadilan mesti serata. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadillahi ta'ala. Yang kedua, pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Kenapa disebut syabun, pemuda? Sebab orang tua ni ikut mana pun dia taat dah, saya dia pergi ke mana dia tua. Itu yang kata Nabi tadi. Nabi tidak akan bercakap sesuatu melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah. Maka di sini Nabi sebut syab, makna orang muda. Dia tak kata orang tua, dia tak kata syekhun. Sebab orang tua ni ikut mana dia akan ibadat lah. Sikitnya orang tua tak ibadat pun. Bila dia main pangkat umur tua, ke mana pun dia kena ibadat. Jadi persoalan hari ini, ada orang-orang muda yang rajin beribadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal ibadat, soal benda yang penting. Masa-masa muda ni kebanyakan kita habis macam tu kan. Jadi soal kemudahan, nak mengaji waktu muda, nak apa, sebab bila main umur tua ni, nak mengaji Quran pun dia susah. Nak sebut huruf pun payah. Tambah-tambah waktu gigi tak ada, nak kata huruf tha, huruf zal pun susah. Tak biasa, tak bunyi. Nak sebut huruf sad pun tak boleh, pasal angin ni tak boleh keluar. Jadi masa muda kena mengaji. Makna belajar Quran itu satu ibadat. Tambah-tambah main duduk untuk ilmu ibadat, sebab mereka akan memimpin, mereka akan kahwin, mereka akan memimpin keluarga mereka. Lagilah. Orang ramai hari ini orang muda yang tahu akan agamanya, yang tahu selok-belok agamanya. Dia tanya orang muda tentang agama dia, boleh jawab tak? Itu dia. Jadi kita bila kita waktu muda tak ngaji, bila main waktu tua, bila orang ajar ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi sikit, agak yang berbeza dengan kita mengaji dulu, kita macam-macam kita komplain. Tapi benda tu betul tak betul. Tapi kalau kita mengaji masa muda, kita dah biasa dah punya benda, dia bila main waktu pangkat umur tua, kita tak ada masalah bagi dia. Contoh, saya bagi contoh alami senang tentang Muhammad saja. Ada 3 bunyi dia, Muhammadan, Muhammadun, Muhammadin. Muhammadan tak ada dalam Quran. Yang ada adalah Muhammadin dan Muhammadun. Muhammadin sebut sekali ya, surah Muhammad ya, Muhammadin. Dan 3 surah lain, surah Ali Imran ayat 144 Muhammadun, surah Al-Ahzab
Ayat 40 Muhammadun. Surah Al-Fattah ayat 19 Muhammadun. Sorry, ayat 23. Ayat 23 Muhammadun. Dalam Quran ada Muhammadin sekali, Muhammadun 3. Tapi pasal apa bila mengucap Muhammadan? Pernah mengucap Muhammadun? Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah dah. Ada Muhammadan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan pun Muhammadan. Ada azan Muhammadin. Saya dengar ada azan Muhammadin. Tanya bab tu pun kita tak boleh kelepiak saja. Pasal apa mengucap Muhammadan? Pasal apa surah Muhammad Muhammadin? Pasal apa 3 surah lagi Muhammadun? Itu yang kata penting mengaji masa muda. Bila mengaji masa muda tak ada apalah, dia tahu dah selak belok ni. Dia tahu dah tetap tempat dia tak tahu mana. Kenapa yang ni tang ni? Kenapa ni? Mana dia boleh kupas sampai satu-satu. Maka tak lari dah konsep dia. Konsep dia beriman dengan Muhammad tak lari dah. Letak duduk Muhammadan di mana letak duduk dia. Letak duduk Muhammadin tang mana tempat dia. Letak duduk Muhammadun di mana tempat dia. Dia boleh pecah. Tapi bagi kita yang tak bisa mengaji ilmu tauhid lagu tu, dan kita menganggap orang yang mengajar macam-macam, dia sebenarnya ada konsepnya. Itu yang kata ibadat. Bila kita beribadat tak tahu tujuan beribadat, tak tahu makna ibadat, macam mana buat? Ni yang kata pemuda yang rajin beribadat, taat ibadat dia kepada Allah. Dia konsep ibadat ni banyak. Pemuda-pemuda beribadat tak? Rajin tak dia ibadat? Yang ni tuan tengok, sebab bila ibadat masa muda tu dia akan bawa betul. Kita hari ni yang celuk-celak pasal muda tak buat. Dia bila main umur tu, saat ada, saat okey, saat tak okey dan sebagainya. Contoh ibadat kita, saya tekankan dua. Selalu saya tekankan konsep solat malam dengan duha. Tidakkah kalau kita ambil iktibar dah penghujung start daripada umur 40 lah misalnya, 40 ni kan balik kali kedua ni. Umur 40 cuba kita azam dah, aku tak mau tinggal dah solat malam, aku tak mau tinggal solat duha. Baik, kalau orang yang biasa main umur 50 pula, dia pun azam, aku start 50 ni aku tak mau tinggal dah duha, aku tak mau tinggal dah solat malam sebab aku nak cover balik. Masa muda aku tak buat solat malam, masa muda aku tak buat duha. So aku nak cover balik sebab umur aku dengan Allah semakin dekat dah. Tak mau dah. Baik merangkak macam mana sakit demam pening lagu mana pun aku kena bangun solat malam. Sakit pening macam mana pun aku tak mau tinggal dah duha. Cuba dia azam macam tu. Ada keazaman dia tu. Aku tak mau tinggal dah sebab lama dah aku tinggal. Daripada umur aku balik 15 sampai umur aku 39 tahun atau umur aku 49 tahun. Aku tinggal dah lama dah. So tentu dah banyak sekarang aku nak cover balik dah benda ni. Tidak akan menjumpai beberapa hadis tentang solat malam ni, tentang solat duha ni. Kita berjumpa dengan beberapa hadis tentang solat ni. Allahu Akbar. Jangan tanya anda. Jangan tanya bila kita tengok tentang solat ni, subhanallah. Saya nak buka sikit pasal solat ni supaya umur yang mungkin 40 muda sikit pada saya, 50 yang sama dengan saya atau yang ke atas pada saya. Cuma kita tengok beberapa hadis yang hebat mengenai solat-solat ni. Solat fajar misalnya. Ni kita buka ni. Tuan-tuan boleh carilah kitab ni, Pedoman Hidup Muslim ni. Saya miliki kitab dah lama dah baca sampai naik merah. Nabi kata rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isi dia. Mana jika diberi dunia dan seisinya kepada kamu, memandai kau buat solat fajar. Sampai Nabi pernah beritahu, tadi ada hadis riwayat daripada Imam Muslim, daripada Ahmad dan Abu Daud. Abu Daud ni memang hadis. Tahu dalam 5 riwayat. Nabi kata la tad'u rakaat al-fajr wa in taradatkumul khail. Jangan kamu tinggalkan 2 rakaat solat fajar walaupun kamu dibawa kabur oleh kuda. Maknanya kalau kuda naik sampai kamu tak nampak apa kamu pun jangan lupa. Maknanya tarik oleh kuda kamu macam mana pun jangan lupa. Itu dia punya Nabi pesan sangat tentang
salat fajar ni. Salat fajar macam mana? Kita banyak berjumpa dengan hadis yang kata salat fajar ini ialah salat yang sebelum masuk subuh. Pasal bila fajar dia salat. Sampai itu dipanggil salat ringan. Pernah ditanya oleh sahabat kepada Ibu Aisyah. Ibu Aisyah kata, Nabi bila ada ketika bila waktu panjang sikit Nabi baca qul ya ayyuhal kafirun dan Allah. Jika waktu pendek Nabi akan baca Fatihah sahaja. Makna lagi 3 minit 4 minit sebelum masuk waktu Nabi akan buat. Pernah satu jumpa dengan hadis yang lain pada hadis ni, dan hadis yang lain terjumpa lagi hadis. Pernah ketika dia satu pagi Bilal nak melongkan azan, Nabi kata duduk sekejap. Duduk sat dia duduk sat kan. Karena nak menyempurnakan solat fajar. Punya penting solat fajar. Hari ni kita buat dah solat fajar. Solat subuh itu dah masuk subuh. Ini lepas azan tu dipanggil solat subuh. Ni solat fajar. Sampai ada hadis sahih 2 rakaat fajar lebih baik pada 2 rakaat. Cuba kita azam sekali lagi. Satu lagi solat tambahan. Aku dah umur 40 dah 50 dah. Mulai ibadah ni aku tak mau tinggal dah solat fajar. Tuan. Jadi maknanya di sana. Kemudian ada lagi satu hadis yang Nabi kata barang siapa. Jadi tak ada kita ni, tapi dalam satu kitab lain. Nabi kata barang siapa yang memelihara 12 rakaat rawatib ni, Allah akan membina dalam syurga, atau Allah akan menghapuskan menghapuskan dosanya sebanyak bumi. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas, tentu pun dah 6 dah. Kemudian 2 rakaat selepas asar dah 8. Lepas tu 2 rakaat selepas maghrib 10, dan 2 rakaat selepas isya 12 rakaat. Nabi kata man hafidha 12 rakaatin, barang siapa melihara 12 rakaat ini. Satu hadis yang paling pendek dia kata wajabat lahul jannah, maka Allah mewajibkan dia masuk syurga. Ada pernah jaga, tak pernah jaga 12 ini. Itu sebagai contoh. Tak apalah, itu biasa. Ni hal yang tambahan-tambahan yang lain. Jadi maknanya kita perhati tengok banyak solat-solat. Kemudian kita tengok apa solat apa nama ni, solat malam, tahajud ni, subhanallah. Dalam Quran pun sebut wa minal tahajjud ni. Dan sebagaimana bertahajud banyak. Kemudian pagi Jumaat yang esok pagi ni, esok pagi kita akan jumpa dengan surah Al-Insan. Pasti berjumpa dengan satu ayat. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Terang-terang, tapi kenapa yang tu kita ambil tiba? Walaupun tiap-tiap pagi Jumaat ditekan wa minal laili fasjud, dan sebahagian malam sujudlah kamu kepada Allah. Bermakna betapa pentingnya solat tahajud. Tapi orang tak buat. Orang tak buat. Kita buat azam, tak mau tinggal dah. Solat malam macam mana pun tak mau tinggal. Pening demam macam mana pun. Solat malam boleh solat duduk, sebab kita berjumpa dengan sebuah hadis Nabi ketika tak larat Nabi solat duduk malam, kecuali witir 3 rakaat Nabi berdiri. Tang witir Nabi kata dia berdiri juga. Tak mau buat 2, 1 buat 3 kali gue, asalkan jangan duduk tayak buat sudah dah buat sekali gue. Kalau gemak tak larat boleh. Itu dia. Dan boleh diakhirkan sikit. Pernah Rasulullah pernah semayang tengah malam, dini hari, dan Rasulullah pernah juga sembahyang di ujung. Kalau kita punya hebat. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kemudian solat satu lagi yang ini kita tengok solat duha. Duha ni juga subhanallah. Nabi ni tak pernah tinggal solat duha dan sahabat dia. Bahkan kita berjumpa dengan beberapa hadis orang yang memelihara solat duha. Itu dia. Di antara hadis salat yang sahih di sini dia kata lagi, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, semua ni dia kata sanad dia hasan. Dalam hadis qudsi Tuhan kata, ya bani Adam, irki' li 4 raka'atin min awalin nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, salatlah 4 rakaat bulan hari, nescaya akan beri kecukupan bagimu sampai akhir. Ada hadis-hadis yang lain. Dan ada juga hadis yang tentang 2 rakaat itu ada. Tak ada masalah lah. Ada kita jumpa dengan 2, ada berjumpa dengan 4.
janji buat. Dan satu lagi, tambahan sikit lagi, solat wudu. Jarang juga orang buat, sedangkan solat wudu ni hadis yang sahih. Di antara Imam Muslim, Nabi kata, la yatawadda'u rajulun muslimun fayuhsinul wudu illa ghafarallahu lahu ma baina wa baina salat allati taliha. Seorang laki-laki muslim yang berwudu lalu dia menyempurnakan, maknanya sempurnakan salatnya 2 rakaat wudu, maka Allah akan mengampunkan dosanya antara salat sekarang dan salat yang berikutnya. Subhanallah. Benda yang ringan kita tak buat, benda ringan. Solat wudu, asal ambil wudu solat, walaupun tak solat pun nak baca Quran misalnya, ambil wudu solat, benda cukup mudah, pernah kita buat. Tu kita cuba azam, sebab tu saya kata benda-benda lagu ni zaman muda kita buang. Nah, zaman muda kita buang. So kali ni kita azam, aku tak mau tinggal. Muda kita buang lah, banyak solat jenis kita buang. Hak solat rawatib je okey lah, solat mutlak mesti okey lah, tak ada masalah, kita bisa buat. Ni hak yang macam ni, hak remeh-temeh macam ni, walaupun remeh-temeh dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar. Sampai ada satu hadis yang riwayat yang lain tentang 2 rakaat ni, ada Imam Ibn Majah pun ada, tentang paling tidak kata Nabi, dirikanlah 2 rakaat duha, jangan lupa. Itu dia. Jadi mana kita azam lepas ni salat fajar, kerana kita jumpa dengan satu riwayat yang lain pula, Allah akan melihat tentang salat fajar, betapa penting salat fajar. Kita jumpa satu riwayat yang lain, Nabi kata Allah akan melihat siapa yang berpagi-pagi sujud padanya. Mana tu yang penting salat fajar tu, siapa-siapa berpagi-pagi, awal-awal pagi mangkit sebelum masuk subuh dia sujud ke Allah. Allah tengok orang ni. Biasa selalu kita macam saya kata pada bulan yang lepas lah, kan? Subuh 5.55, 6.10 baru mai. Jadi sebab itu Allah tengok siapa yang awal sikit sujud kat aku, siapa yang berpagi-pagi sujud kat aku. Itu Allah nak jaga benda ni, solat fajar. So kita jadilah orang terawal sujud pada dia, nanti dalam hati Allah. Jadi maknanya ini lebih-lebih lagi dia kata orang muda ni jenis wasyabun nasya'a fi ibadillah ta'ala, orang pemuda, orang muda yang bagi tekun sekali dalam ibadat pada Allah. Ada tak orang muda nak bangun awal? Orang tua biasa bangun muda, dia tak pada muda. Itu kita hari walaupun itu cover balik lah, zaman muda kita dah lepas dah, dan kita mungkin tak akan jadi muda balik, melainkan muda di akhirat besok saja. So kita cover balik lah benda ni. Tu nak kata ada tak ada, 2 perkara dah kita, iaitu keadilan dan rajin beribadah kepada Allah. Kemudian dia kata yang ketiga, warajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Lelaki-laki ni tak sebut muda, dia sebut orang laki-laki yang hatinya jinak dengan masjid ataupun terikat dengan masjid. Ada orang laki-laki yang dia pun jadi resah kalau tak main masjid, tak main surau, tak main masjid, tak main surau, jadi resah. Betul, di sini Rasulullah menyebut orang laki-laki. Sebab macam Rasulullah seolah-olah dia punya perkataan, seolah-olah macam Allah tunjuk dah laki-laki tambah-tambah akhir zaman daripada umat dia tu, orang laki-laki banyak di mana ni? Pasar malam, pesta, kedai makan, hiburan. Jadi maknanya betul letak hadis, orang laki yang tak pergi masjid dia rimat, tak pergi masjid dia rimat, tak pergi mengaji dia rimat, tak pergi surau dia rimat. Ada aku lagu-lagu duduk di rumah ni dah resah, bila resah bila orang pada nak mana tu pergi kedai, tapi hujan dah dia kira nak pergi kedai. Tak kena kopi dia tak boleh, tak nak kopi dia tak boleh, sampai sanggup redahlah hujan, tak apa lagi. Cuba dia redahlah hujan main masjid surau. Ini benar. Nah jadi jenis tak boleh, aku tak masjid tak boleh duduk. Ada nak kata dulu tak apa lah, masa muda okey lah. Ni sampai pangkat umur lah ni macam mana? Patut kita hati dia kata jenis mu'allaq, mana terikat dengan masjid. Sangkut dah hati dia masjid, hati dia tak ada di rumah, hati dia ambil hati dia sangkut di masjid. Masjid ni seketui, surau ni seketui. Maknanya hari Senin sini, hari Ahad sini, hari Selasa sini, Rabu sini. Dia sentiasa ada sangkut masjid surau dia. Hati dia sentiasa teringat aja masjid. Ada macam itu. Subhanallah.
minta perlindungan kepada Allah. Kita selalu minta, Allahumma inni, ataupun Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon pada ataupun aku mohon padamu redhamu, syurgamu. Tapi hati dia tak ada di rumah Allah. Hati dia tak ada di rumah Allah. Macam mana nak minta? Macam minta perlindungan. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah aku, lindungilah keluarga aku. Minta perlindungan, tapi hati dia langsung tak ada. Tengok di masjid mana pun hati tak ada. Di surau mana pun hati dia tak ada. Hati dia ada di tempat lain. Macam mana buat? Tuan-tuan dirahmati Allah. Dia pernah kita dengar nak kawan nak cerita, aku dia hujan ni kawan di masjid ni. Ada pernah dengar, kita dengar tak orang kata gitu. Dia tempat kerja kalau dia tengok gelisah pun, kita tanya dia tak abang masjid ke? Nak balik tali kerja biar dah lah ni, hujan lah, ataupun nak balik tali kawan telefon tang tu ada GPJ, memang ada GPJ pun ni tahan lawak ni. Nak balik tali kita kawan GPJ mana pergi bawa anak-anak pergi ni lah KFC kan. Yang pun nak bawa anak-anak main masjid, semua nak bawa anak pergi KFC. Ada tak kita pendengar di antara kawan kita yang kata, ish aku rimah, ish teman nak balik tak boleh, mana masjid pernah dengar kita orang kata. Dan betul Rasulullah pernah kata, orang yang dilindungi oleh Allah ialah laki-laki yang hati dia sentiasa tersangkut di masjid. Saya terikat di masjid. Rimah, tak mengaji dia rimah, sebab dia dahagakan ilmu yang boleh membawa dia. Ilmu ni umpama pelita torchlight yang boleh menyuruh, yang boleh bawa dia ke syurga. Dia tak mengaji saja rimah. Rasulullah pernah kata, al-ilmu nurun, ilmu tu cahaya. Dia tak kata dapat sikit punya tak apa, asalkan dia boleh berubah. Contoh malam ni kita dapat, kita azam, kita nak buat solat tadi. Yang pertama solat wudu, yang kedua solat fajar, yang ketiga solat tahajud, yang keempat solat witir. Betul? Yang kelima solat duha. Kita azam malam ni ada 5 jenis solat. Aku tak mau tinggal, apa jadi pun aku tak mau tinggal, apa jadi pun aku tak mau tinggal. Demam pun, merangkak pun malam-malam, ketak di diri pun aku nak ni juga, nak solat juga malam-malam pun, sejuk punya mana pun aku nak solat juga. Tuan, subhanallah. Ada kita masuk orang tiga, tak ada bagi ada. Tak ada bagi ada. Anak perempuan pastikan suami dia bangun malam. Sebab orang perempuan walaupun mereka tak boleh semayang pun, ada satu hadis, perempuan yang baik ni adalah perempuan yang sentiasa gerak suami dia, walaupun ambil air percik di muka suami dia untuk solat malam. Perempuan ini yang paling hebat. Dia akan berada di sisi bidadari, akan berada di sisi Sayyidatina Fatimah dalam syurga. Itu dia. Yang duk ada, dia tak pergi bangkit. Kenapa? Mayang, tolong tidur. Yang ada perempuan suruh tidur balik walaupun suami dia ni. Tapi dalam satu hadis, perempuan yang baik gerak suami, jika suami tak ambil, dia kata ambil air percik di muka suami. Tapi nak percik pun seriau ke? Takut jadi macam baru ni masuk sobat ke? Bini gerak sembilan suruh, tak boleh video. La ilaha illallah. Ni pun satu hal ke? Ni mangkuk punya cerita. Muka depan Harai Metro tu subuh berapi. 3 minggu yang lepas apa? Subuh berapi. Bini gerak, laki bagus, dia marah. La ilaha illallah. Ni mangkuk ni ada. Ni nak abang ni orang perempuan ni, kalau kamu nak dapat duduk bersama dengan Sayyidatina Fatimah, pastikan suamimu bangun malam dan kamu solat sekali. Kalau kamu tak ada solat pun tak apa, pastikan gerak suami bangun malam. Sampai Nabi kata jika perlu ambil air percik di muka. Bukan tuang lah, tuang sakit kena nampak sungguh lah. Ambil percik sikit-sikit. Percik sikit. Pakailah ni kan botol spray dah kan. Sikit dah lah begitu. Jaga tahajud. Dan suami pun bangunlah, jangan marah. Jangan kata, hei hampa gila jangan. Bangun. InsyaAllah menghadap Allah.
Itu dia. Baik. Seterusnya, wa rajulani tahaban fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Yang keempat, laki-laki jenis dua orang yang bersahabat. Dia tabak. Dia kata jenis dua orang laki-laki ataupun dua orang yang bersahabat kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Ada tak kita lagu ni berkawan sampai tahap tu? Berkawan kerana Allah, bukan berkawan kerana nak sesuatu. Tak dapat saya tak boleh. Mungkinlah hidup kita pernah jumpakan kawan. Masa dulu kita duk bantu dia, dia baik kita. Hari ni kita pun tak bantu dia, dia pun renggang. Ini bukan dia. Orang yang dapat perlindungan dengan Allah di hari kiamat besok ialah orang yang berkawan kerana Allah. Dia bertemu hari itu kerana Allah, kemudian berpisah jauh pun kerana Allah. Walaupun pisah jauh masih lagi duk tanya habaq dan sebagainya. Ini saya di taman yang saya duduk ada seorang lah, bila Ayub nama dia. Walaupun saya duduk jauh pun boleh kata seminggu 2 minggu sekali mesej, Pak Tam apa abang Pak Tam, masih lagi Ayub nama dia. Lagi Pak Tam apa abang Pak Tam sihat ke? Kita kata alhamdulillah sihat. Baru demam sikit, sikit demam, tapi alhamdulillah dah sihat dah. Alhamdulillah. Nak tahu yang tu je. Nampak. Mesej sikit ada dia kan. Cuma nak tahu apa ya. Ini berjumpa kerana Allah, pisah kerana Allah. Tu dalam banyak-banyak kawan di taman. Walaupun dia ikut saya pun dia tak mesej. Tapi had ni tak ikut saya, tapi dia cukup baik. Tanya abang juga. Baru tanya lagi, Hamzah apa abang? Hamzah nak saya gemuk tu. Hamzah kerja di mana? Saya kata Hamzah dah dia ikut orang buat rumah. Saya kata yang ni pun satu hal juga. Saya kata, saya mesej kata tu, yang ni pun satu hal. Dapat naik tingkatan 6 tak mau naik. Saya suruh dia pergi kerja. Dia pergi kerja. Tak apalah Pak Tam dia kata, dah dia mau kerja. Yang masalah dia mengaji, tak mau kerja, tak mau. Betul kat dia pun. Yang tu pun satu kat saya pun nak kata pun nak. Nyok sikap pun takkan sama. Pada nyok standar pun takkan sama. Pisang sikap pun tak sama. Jadi nak buat macam mana? Dapat tawaran tingkatan 6. Dia tak mau. Kalau paksa dia pun jadi berkeling. Tak lari dari sekolah ni, kita nak mahal letak dia. Jadi maknanya jenis lagu ni saya jumpa seorang sahabat macam ni. Itu dia. Jadi makna ini adalah orang yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kemudian yang kelima, warajulun da'athul imra'atun dzatun mansibin wa jamala faqal inni akhaf Allah. Yang ni susah sikit. Di mana dia kata seorang laki-laki apabila diajak oleh seorang perempuan yang terhormat dan cantik yang sebagainya untuk diajak melakukan kemaksiatan, lalu dia kata minta maaf, saya takut ke Allah. Yang ni susah. Yang duk ada jenis macam okey, ini dia. Yang ada banyak jenis asal diajak oleh perempuan okey dah. Ini sebab itu Nabi Muhammad kata seorang lelaki yang tinggi kehormatan dia dapat dengan daripada Allah bila perempuan mana yang pertama dia guna sini adalah ada kehormatan dia. Itu dia. Ada jenis ternama, jenis terhormat, jenis berpangkat dan sebagainya. Yang kedua, kerana ada satu perempuan dia mungkin bukan jenis golongan terhormat macam ni, jenis golongan ada pangkat orang biasa tapi cantik pula. Kalau dah dia ternama cantik lagi hebat. Ni dia tadi ternama tapi tak cantik. Yang ni pula dia jenis tak ternama tapi dia cantik. Walau macam mana apabila asyik ajak saja untuk nak buat satu kejahatan, dia kata inni akhafullah, minta maaf cik, saya takut dengan Allah. Kalaulah ada laki-laki lagu ni, setiap laki-laki macam ni, saya rasa perempuan pun tak risau. Tidak? Tak risau kan? Yang ni pasal saya buka pintu, yang bini dia Allah angkat tangan, ya Allah, jagalah lakiku ya Allah, aku cukup tahu dia ni aku kenal dah ya Allah. Yang tahu perempuan yang tu, saya buka pintu dia asal kita masuklah, kita gerekam aja.
Dia baik-baik pun bukan baik-baik hak jenis macam laju. Macam dia slow, macam dia tahu dah laki aku ni. Dia ambil untuk sembahyang, kita doa ke Allah. Kalau kata ada laki-laki yang macam ni, tak ada masalah. Perempuan duduk bersenang lenang, tak ada masalah. Itu dia. Jenis ada laki-laki yang macam tu. Asal diajak saja tak mau. Asal diajak dia tak mau. Mesej pun tak mau terima, telefon pun tak mau jawab. Yang ni nampak mesej kau je, dan dia buat pergi keluar, pergi zaman mana ni, tahu mana telefon. Yang tu banyak. Tengah-tengah duk elok kan kata dapat mesej. Kau je. Dan salim jumpa mana-mana. Kedai. Perempuan kata nak beli apa semua barang dah. Ada ni kawan mesej dia tak abang kata kawan tu. Macam tu. Tu macam mana perempuan tak risau. Hak gemuk jadi Korea ni lah kali. Dia jenis makan hati. Ulam jantung, bukan jantung misal. Jantung lain. Nampak? Baik. Kemudian yang ke-6-nya, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Jenis laki-laki yang jenis bila dia bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kiri tak tahu apa yang dibuat tangan kanan. Ada tak ni? Jenis kita selalu bila mana kita ni jenis bersedekah saja, bukan tangan kanan tahu, satu dunia tahu. Tu dia, bukan tangan kanan, satu dunia tahu. Tadi bagi kau orang buta RM3 ni. Tadi orang meminta apa nama derma nak bina sekolah budak anak yatim, dia aku bagi RM10. Kemarin dulu nak bina rumah orang tua aku bagi RM5. Yang duk ada jenis lagu tu. Sedangkan di antara yang paling baik ni kata Nabi SAW, jenis manusia yang apabila dia bersedekah saja, siapa pun tak tahu. Sengak aja. Tak ada siapa tahu. Dia buatlah baik macam mana pun, tak ada siapa tahu melainkan Allah dan malaikat je yang tahu. Jadi adakah kita termasuk golongan orang yang ke-6 ni? Jangan jumpa. Selalu kita menceritakan. Kalau kata macam contoh bulan Ramadan misalnya, surah ni selalu bila bulan Ramadan dia buat beras misalnya, yang tu pun kita boleh cerita. Mari aku bagi 2 kampit mari. Allah terlupa nak bagi tahu kat Azhari lah. Ada dia cerita lah. Saya telefon dia lah. Depan kita boleh. Assalamualaikum Azhari, saya jawab apa salah. Ni tadi saya minta beras 2 kampit ni. Azhari kata masih lah, masih. Depan kita. Boleh tak boleh? Terbunyi pun. Jangan cerita apa. Tu dia. Biar sehari balik petang tengok-tengok. Tadi pagi ada 2 kampit. Petang ni 25 kampit. Dia main tengok tu. Biar tak tahu. Tak tahu. Ni bukan kata bagi dah habak bagi 2 kampit. Nak resit lagi. Dia habak lah. Resit dah resit. Nak tunjukkan ikan tek. Nanti punya ikan tek juga. La ilaha illallah. Tuan-tuan, maknanya ini keadaan yang ada pada akhir ini. Sedangkan Nabi bagi tahu macam tu. Orang yang paling baik dia sentiasa bila sedekah dia sampai tangan kiri tak tahu. Tangan kiri tak tahu apa yang dibuat tangan kanan. Kau tangan kiri yang buat apa tu? Diam lah. Kau tangan kiri tanya malam-malam pun tangan kanan jawab, tu diam lah. Kau nak buat apa-apa punya pasal, diam dah. Tuan. Ni bini, kalau orang tak tahu, bini tahu. Kalau bini kata abang masak abang RM10, mana dia? Buat apa? Tadi aku bagi dan kawan tu 2 orang pun tak dekat, aku bagi RM5, mana ada duit? Bini tahu. Jadi maknanya macam mana? Lah tambah lah sistem politik hari ni memang kena bagi tahu. Bagi baju sekolah di sekolah kebangsaan Jerai 60 pasang.
Nampak? Masuk sahabat semua orang tahu. Tuan. Jadi maknanya apa macam mana kedudukan kita macam tu? Subhanallah. Boleh tak boleh lepas ni, boleh tak boleh kita cuba sedaya mungkin kita sembunyikan. Cuba. Jangan cerita. Apa pun tak tahu. Bini pun tak tahu, anak pun tak tahu. Jangan kata bini anak, tangan kiri pun tak tahu. Makna kalau kata main letak tabung-tabung depan kita bila hari Jumaat dan sebagainya, kalau boleh sembunyikan. Saya pernah jumpa satu hamba Allah. Ni cerita tentang hamba Allah. Dia bila pakai apa nama ni jubah atau dia pakai dia bawa serban apa, dia ambil serban tu. Saya tengok tutup. Makna sebelum dia buat keluar tangan kiri tak tahu, pasal tangan kiri pegang serban dia buat sesuatu. Dia tangan kiri tak tahu. Dia tak bagi tangan kiri tengok mana dia ambil kain buah macam ni. Ni dia pegang kain ni, mana dia buah atas tu, mana tangan kiri tak nampak. Kalau macam ni tangan kiri nampak, dia buat yang tu tutup. Sampai ada tuan Allah saya tengok ni sebuah masjid. Saya kata dia ni bagus ni. Baru ni saya jumpa di satu masjid, di masjid Konsul 1000. Dia yang tu tabung kecil, dia pakai YouTube belanga, dia ambil tu belanga tu. Saya kata ni bagus. Makna tangan tak tahu. Itu dia kan. Jadi maknanya itu kita nampak kehebatan. Ada manusia yang dia ikut, mungkin dia dengar hadis ni gamaknya ada di mana-mana ustaz dah baca, aku pun nak buat lagu tu, aku akan buat lagu tu supaya tak ada siapa tahu walaupun tangan aku sendiri. Subhanallah. Tu kita nak tahu macam mana hebatnya manusia yang sentiasa bila dia berbakti, yang dia tahu dia bakti, sebab Tuhan kata dalam Quran tu, innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah sayang, cinta kepada orang yang sentiasa berbakti. Dalam Quran ada ayat. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kamu campakkan dirimu dalam kebinasaan, sebaliknya berbaktilah. Sesungguhnya Allah suka, sesungguhnya Allah sayang, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang sentiasa berbakti. Hebat. Yang kata Allah SWT ni, dia hebat sampai tahap dia letak sampai macam tu. Subhanallah. Jadi kita tak macam mana bila kita letak, bila kita buka balik diri kita, macam mana bolehkah nak letak duduk orang yang sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehkah aku nak duduk tahap ni? Bolehkah? Cuba tanya balik nanti kita. Saya diri saya sendiri tanya dulu. Bolehkah nak duduk macam tu? Sedangkan orang lain lah lama duduk. Macam mana aku tak boleh duduk ni? Orang lain lama nak duduk. Orang lain boleh pergi macam tu. Siapa aku tak boleh pergi? Cuba tanya diri kita sendiri. Ada tak ada? Selepas ni insyaAllah kita berazan, sama-sama azan. Lepas ni kita akan duduk tahap orang yang macam terbaik. Sambung yang penghabisan. Yang ketujuh, wa rajulun zakarallah khaliyan fafadat aina. Orang satu lagi laki-laki yang sentiasa berzikir kepada Allah secara diam-diam, sampai bila dia zikir kepada Allah sedang tak sedang air mata dia jatuh. Ada tak kita dengan kita dalam nada yang ini? Ada tak kita bila setiap kali zikir kepada Allah, air mata kita berjatuh bercucuran? Ada tak ada? Tak sedang air mata menitik ya? Kenapa? Bukan menitik kenapa? Dia mengenangkan segala dosa-dosa dia. Sampai dia zikir ke Allah, dia teringat balik dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita azam sekali lagi berlaku ni bab zikir, kita azam sekali lagi. Kita tengok, kalau dulu aku berzikir tak pernah menangis pun. Jangan kata berzikir tak berzikir pun. Jadi hari ini cuba kita letakkan satu lagi azam kita. Kita sentiasa letak diri kita, lepas ni aku nak berzikir kepada Allah, aku tak mau tinggal dah. Sebab Allah Ta'ala bagi nikmat rezeki aku banyak-banyak. Allah tak minta apa, Allah minta ingat, Allah minta zikir kat dia ya. Itu ya yang Allah minta sangat. Allah bukan nak minta makan daripada kita, tidak. Sedangkan Allah yang bagi makan kat kita. Allah minta kita duduk
rokok, sujud, kemudian samping tu berzikir kepada Allah, ingat balik sebut nama dia pagi dan petang. Tuan-tuan, itu dia. Maknanya soal menangis ni, kalau kita buka dalam Quran pun ada ayat dia. Orang-orang yang beriman ni, dia kata bila saja mereka ni baca saja Al-Quran, kamu akan lihat. Tuhan kata kamu akan tengok ayat mata mereka berkenang di kelopak mata mereka, kerana mereka mengetahui kebenaran yang ada dalam Quran. Ada ayat dia. Itu ciri orang beriman dengan Quran. Ciri orang beriman dengan Quran dia sampai tahap tu. Jenis dia kalau dia baca Quran akan menitik ayat mata dia. Jadi kita macam mana? Ada tak ada kita macam tu? Bila asal baca Quran, ayat mata keluar. Baca Quran, ayat mata keluar. Subhanallah. Kita nak kata lagu mana? Kita pernahkah kita baca Quran, tiba-tiba saja ayat mata keluar? Ada tak kita macam tu? Ada tak? Sedangkan kita tengok Al-Quran, dia tengok subhanallah. Asal kita baca Quran saja, kita cuma tak nampak ada makhluk lain yang sentiasa datang. Bukan kata di zaman Nabi, di zaman sekarang pun asal kita baca Quran saja akan ada makhluk yang bernama jin Islam tu, dia akan singgah di baik di rumah, baik di masjid, baik di mana, mendengar bacaan Quran. Lebih-lebih lagi kalau di rumah, pasti dia akan terbang, kemudian dia akan singgah duk mendengar Al-Quran. Pasal benda tu ada dalam Quran cerita. Bila Nabi baca Quran dan jin kata apa? Dia, kita dengar apa yang dibaca. Hebat dia sampai tahap tu. Inilah hadis cerita mengenai orang yang jenis berzikir. Dia duduk seorang-seorang. Khalian, mana duduk seorang-seorang dia, bukan duduk ramai-ramai, duduk seorang-seorang dia. Dia zikir sampai fafatat ainan, sampai ayat mata dia menitik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita banyak dosa dengan Allah. Banyak dosa kita dengan Allah. Dosa yang paling banyak sekali yang tidak mensyukuri nikmat. Berapa ramai yang Tuhan cerita dalam Quran jenis manusia ni kufur nikmat. Kalau kita nak menghitung nikmat Allah yang cukup banyak, tapi Tuhan kata demikianlah manusia. Jenis macam tu dia, rahaka dengan Allah, tak pernah untuk ucap terima kasih nak kufurkan. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha wa kana al-insanu zalumun kafar. Betul kata, kalau kamu nak kira segala nikmat yang aku bagi ni, kamu tak sanggup kira, tapi demikianlah manusia ni kata dia tu. Pertama zalim. Zalim pada diri dia kerana dia sendiri tak tengok. Bangun pagi, Allah bagi penglihatan dia cantik, pendengaran cantik, Allah bagi hati dia cantik, Allah bagi akal dia cantik, Allah bagi rezeki nikmat. Yang Tuhan zalim. Lepas tu kot kata nak berterima kasih dengan Allah. Kata dia jenis nak mensyukuri. Dalam Quran Tuhan bagi kita banyak ayat, la'allakum tashkurun, kamu jadi hamba yang bersyukur. Kamu tengok siang, syukur. Kamu tengok malam, syukur. Tengok angin, syukur. Ada tak ada kita bangun sentiasa mensyukuri nikmat? Tuan-tuan, itu dah kira dahaka dengan Allah SWT. Sebab itu yang kata solat fajar tadi tu, jadi antaranya mensyukur nikmat solat fajar yang ada satu riwayat yang saya kata tadi ni, Tuhan nak tengok siapa yang berpagi-pagi sujud kepada Allah pasal mensyukur nikmat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jadi maknanya bila kita letak ada tak ada tahap kita, ciri kita tadi, jenis menangis, berzikir kepada Allah sendirian sampai berlinang air mata. Tuan, nak cari macam mana ni? Nak cari macam mana? Letakkan diri kita, subhanallah. Banyak kalau yang masih kita lakukan dalam Quran ada ayat, manusia ni masih langkalan ayat. Jadi kembalikan kita kepada Allah SWT. Tambahlah keadaan saya kata tadi, dunia ni sudah semakin hampir ke penghujungnya.
Semakin hampir ke penghujungnya dah, dekat sangat dah. Apa lagi yang kita tunggu? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tambah bahaya-bahaya sekarang sekeliling, bahaya yang ada sekarang kita sekeliling. Bahaya dari tambah-tambah, kita masuk sikitlah tentang bahaya tentang Syiah. Mendekati kita dan kita tak sedar kadang-kadang. Yang pertama, kadang pihak sekolah pun ada pakai Syiah pada, tapi marahkan Syiah. Di antara hadis tu, ana madinatul ilmi wa ali babuha, aku gedung ilmu, Ali pintunya. Mula-mula di sekolah dah pakai Syiah dah. Yang tu hadis sah, hadis Syiah sahih, sebab tidak ada satu riwayat yang sahih melainkan yang kita berjumpa dalam kitab Al-Kulaini. Kitab Al-Kulaini iaitu kitab dia Usulul Kafi. Ada yang datang riwayat dia kata daripada Ali. Kita dapat serangan-serangan satu demi satu serangan. Dia main macam ni. Itu di antara dah. Itu tak termasuk dengan kehidupan yang begitu sosialistik. Jadi begitu sosial sekarang ni, yang begitu tinggi lagi kehidupan kita. Apa lagi kita nak buat? Gejala-gejala yang mai, subhanallah. Bila agama dibelakangkan dan nafsu di hadapan. Jadi baliklah kepada kata tadi, mudah-mudahan ada 7 golongan tu termasuk kita. Termasuk kita ada dalam golongan tu, insya-Allah. Banyak perkara sebenarnya untuk kita lakukan kebaikan. Hari ini kita tengok balik hari ini, kadang-kadang yang dikatakan kurangnya kesyukuran. Kadang-kadang rumah tangga kita kurangnya kesyukuran kita. Bila Allah mengurniakan kepada kita pasangan, anak dan sebagainya, ada tak ada kita lakukan kesyukuran di sana. Bila kita berzikir kepada Allah, terima kasih. Kemudian ayat mata menitik, ini dia Allah buat baik kat aku, tapi aku tak buat baik pun dengan Allah. Tuhan, subhanallah. Banyak tu kata bila kita renung balik, ada banyak perkara. Perbetulkan, benda ni perbetulkan balik. Jangan tunjuk. Hari ni kita suka tunjuk orang. Hari ni kita tak main masjid pun, kita nanti kata aku nak main masjid, dia kata AJK masjid, tak main masjid. Hari ni kita suka tuding tangan ke orang. Kenapalah kita macam tu? Tak perlu sebenarnya. Tak perlu tunjuk. Masing-masing diri, masing-masing jagalah pun nak buat kebaikan. Kenapa harus menunjuk? Kenapa menunjuk? Entah banyak lah kita jumpa duk dengar cakap-cakap macam tu. Kenapa nak tunjuk tangan ke orang? Kita buat baiklah untuk kita. Buat baik untuk kita sendiri. Kemudian soal jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita dah kata Allah pesan suruh jihad. Banyak ayat-ayat yang pesan pada kita suruh jihad. Cari jalan mendekatkan diri kita dengan Allah. Kemudian berjihad, itu pun kita tak boleh buat juga. Tak boleh buat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Nak mendapatkan kejayaan, wahai orang beriman, yang pertama bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa ni ayat mata jangan tanya. Menangis mengenangkan dosa dia. Bukan menangis kerana tak dapat projek, bukan menangis kerana tak dapat tanah, bukan menangis kerana tak dapat bantuan, bukan menangis kerana tak. Dia menangis kerana mengenang dosa dia. Dia bertakwa, dia menangis setiap hari kenang dosa dia. Kemudian wabtaghu ilaihil wasilah, dan cari jalan bagaimana untuk mendekatkan diri kamu kepadanya. So kita cari jalan sendiri, macam mana dekatkan diri kita dengan dia. Jangan jauhkan dengan Allah, dekat dengan Allah. Kemudian wajahidu fi sabili, berjihad pada jalan dia. Berjihad pada jalan dia. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu dapat kejayaan. So dia sebut kata takwa tadi, sikit kita selit ujung-ujung ni. Selit di ujung kuliah kita. Tentang soal korban. Sekali lagi saya nak peringatkan balik tentang bab korban ni, tuan-tuan. Kalau kita nak buat korban, sertailah dengan ketakwaan.
Jangan kerana gemak kita dalam nak korban ni, kita tengok sikit ujung-ujung saja selitnya untuk ketakwaan. Surah Al-Hajj ayat 37 dia kata la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Kena ingat di sini. Tuan Guna kata lan, makna sama sekali tidak akan yanal sampai kepada Allah. La yanalallah, tidak akan sampai kepada Allah. Bila mana luhumuha, walaupun kamu menyedekahkan daging-dagingnya, wala dima'uha, darah dia setitik pun tak sampai ke Allah. Walakin yanalu taqwa minkum, akan tapi yang sampai kepada dia adalah ketakwaan di kalangan kamu. Mana nilaian dan sedekah daging tu memang tak sampai kalau mana Allah tak mau daging tu, Allah pun tak makan daging. Allah tak mau darah nak buat apa? Yang mau darah tokong ya. Yang mau darah tokong. Itu depa tu ni darah. Serah kat tokong. Yang Allah nak tengok takwa itu bila kita nak buat, nak sampai kepada Allah ketakwaan. Jangan kerana gemak, kerana kita tambah lah ni banyaklah pemimpin hari ni memang dok bagi dan lembu korban banyaklah. Kerana apa? Kerana bagian-bagian. Lepas tu mai buat ceramah. Jangan lupa lepas ni undi saya. Jadi maknanya dia buat kerana undi, bukan kerana Allah. Yang nak sampai ke Allah sertai ketakwaan, bukan kerana nak menunjuk, bukan kerana marah dan sebagainya. Letakkan ketakwaan, lapik ketakwaan. Sebab itu bila kita lapik ketakwaan, binatang korban pun tunduk kita. Sebab Tuhan kata kadzalik, dia tak guna zalika saja, dia guna kaf di depan, kadzalik, bahawa yang demikian itu. Cuba kamu tengok sakharalah lakum, di mana kami letakkan, kami tundukkan binatang bagi kamu. Mana kita letak ketakwaan, binatang lembu kambing akan senang sembelih, tak payah. Jadi bila kita tengok di Mekah misalnya, orang yang di Mekah tu betul-betul dia kerana Allah tengok. Unta ada unta macam panggil lembu dah. Tak. Habaq nak buat korban dia, letak kepala dia minta sembelih. Sambil dia duduk, dia tak dia senyum. Dah lah biar mulut tebal dia senyum. Kan biar mulut unta tebal. Sini nak lembu nak tarik pi bukan kata satu handbrake, empat handbrake tarik dia, depan dua belakang dua, tarik India silat-silat brake, angkat kaki tendang dia. Entah makna kalau kita lapikkan ke semua, siapa pun lapik takwa senang yang tarik, tak payah kalut. Silat-silat tepuk belakang itu dia jalan sendiri ya, tempat sembelih lalu dia rebah sendiri ya. Hari ni banyak, mungkin 6 orang takwa, seorang tidak, tak mau juga. Tambah seorang takwa 6 tak ada lagi lah. Mana cuba kalau kata sekok lembu, kalau dia buat dia seorang dia takwa, kalau dia buat 7 orang semua takwa. Sebab Tuhan kata yang demikian kerana kami telah menundukkan binatang itu buat kamu. Kemudian litukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu membesarkan Allah kerana hidayah yang Allah beri kepada kamu. Bertakbir kita. Wa basyiril muhsinin, sekali lagi kita jumpa ayat, dan sampaikan berita gembira kepada orang yang melakukan kebaikan, yang berbakti. Dia bakti dia dengan Allah, bakti dengan manusia dan sebagainya. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Mana begitu tinggi tantangan. Itu kita bila kita balik kepada semua 7 jenis yang kita baca tadi. Kalau orang bertakwa, mesti pemimpin adalah pemimpin yang adil kerana ketakwaan dia. Kita nak jadikan budak pejabat orang yang bertakwa. Kita nak cari kerani yang bertakwa. Kita nak cari pegawai yang bertakwa, nak jadi semua yang ada adalah bertakwa. Dia dapat tak daripada peringkat bawah tukang kebun yang bertakwa, naik kepada budak pejabat, kerani, ketua kerani, pegawai tingkatan kanan, pegawai tinggi, sampai ke atas adalah orang takwa. Barulah hebat, baru negara kita hebat. Ni hari ni di mana ketakwaan yang ada hari? Bila kita lapik ketakwaan tadi, mesti akan wujud pemimpin yang adil, akan wujud pemuda-pemuda yang sentiasa taat kepada Allah kerana ketakwaan dia.
Hari ni boleh cari tak pemuda yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ada tak ada pemuda yang bertakwa? Pergi cari tengok. Kemudian pemuda yang orang lelaki yang sentiasa ikat hati dia ke masjid, mana bila dia bertakwa dengan Allah, dia tak ada masalah nama ni. Tentang masjid tak ada masalah. Dia sangkut dah hati dia di masjid, dia surau, di kuliah dan sebagainya. Bila lapik dengan lasan ketakwaan, bila mana dia bertemu kerana Allah, berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah, apapun kerana Allah, bukan kerana sesuatu. Pasal ada dasar ketakwaan dia. Kemudian dia kelapik dengan ketakwaan, tambah-tambahlah bila dipujuk rayu oleh perempuan-perempuan yang ternama, perempuan yang cantik, lagi-lagi tak mau. Kerana dia kata tadi, aku takut ke Allah. Kerana ketakwaan dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki yang bersedekah jangan sembunyi kerana dia mengharapkan balasan. Sebab dalam Quran bila kita ungkit saja habis. Betul Tuhan kata, bila saja kamu bersedekah maka janganlah diikuti dengan ungkitan. Jangan sekali lagi Tuhan kata, asal kamu sedekah saja, jangan ungkit. Jadi orang bertakwa dia tak akan ungkit. Kemudian bila ketakwaan yang tinggi, bila sampai dia berzikir, sampai dia baca Quran, sampai dia salat, akan menitis air mata dia. Sayyidina Abu Bakar misalnya, asal dia salat saja, dia baca Quran saja, pasti air mata dia menitis. Dia kata Sayyidina Abu Bakar. Kita berjumpa lagi catatan yang lain, Abu Musa Al-Ansari. Dia juga bila berdoa dia akan menangis kerana Allah. Bila lepas dia berzikir, dia mohon, dia minta berdoa, menangis. Sayyidina Uthman orang yang menangis. Sayyidina Ali orang yang menangis. Ammar bin Yasir orang yang menangis. Bilal bin Rabah, kalau Bilal lagilah air mata dia lagilah morah. Lebih-lebih lagi setelah wafat Rasulullah. Sampai wafat Rasulullah, sampai wafat, air mata jangan tanya. Air mata jangan tanya. Dan orang-orang di sekitar Madinah pernah satu hari pun menangis. Kita berjumpa dengan satu catatan. Bila mana cucu Rasulullah pernah berjumpa, satu perjumpa dengan Bilal dan satu orang. Satu hari dia berjumpa dengan Bilal, dia kata, pakcik lama tak azan di masjid tuan. Mai pakcik azan sekali. Sejarah menceritakan ketika dengar suara Bilal, orang lain semua mai ke masjid sampai mereka mengatakan, adakah Rasulullah hidup kembali? Riuh di kota Madinah. Mereka tanya, hal Rasulullah hayya? Apa Rasulullah hidup kah? Menangis. Mama tengok Bilal azan. Kemudian bila tanya Bilal, datang dia kata, aku nak menziarahi kekasihku. Kita ada tak? Ada tak kita menangis masa salat? Ada tak kita menangis masa zikir? Ada tak kita menangis masa doa? Tanya air mata kita adakah bercucuran kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi saya rasa terkait dulu, insya-Allah bulan depan kita sambung kembali dengan perkara yang lain. Saya bercadang untuk ambil satu kitab, tapi buat masa ni saya tak tahu kita apa yang macam, tak apalah, kita akan bawa tajuk yang apa yang kita perlu kita bawa. Lebih seronok macam kita sebab ada urutan-urutan dia, tapi tak apalah kalau macam ni pun okey, kita bawa sekali kita bawa Quran, sekali kita bawa hadis, soalnya ada. Tekat dulu, mudah-mudahan sekalam ini, mudah-mudahan kita termasuk dengan apa yang disebutkan tadi. Tak termasuk semua pun susah semua. Saya minta satu atau dua terjadi dengan kita, insya-Allah. Terjadi dengan kita. Ini yang kita tengok. Dan lebih baik saya ulang balik, pada ujung lebih-lebih lagi berazamlah kita untuk melakukan solat-solat yang ditulis, yang disebutkan tadi. Kerana kita dah lalai dah, banyak dah kita buang waktu macam tu secara percuma kita buang. Jadi di usia-usia kita, di ujung-ujung lagu ni, eloklah kita kembali balik pada ada ayat yang Tuhan jenis, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kamu kepadanya. Itu dia. Pertama, balik kat dia. Yang kedua ni di samping kita mensyukuri apa yang ada dalam negara kita, kita tak jadi macam negara-negara yang lain yang sentiasa bertelagah, bergaduh dan sebagainya. Jadi kita
syukur kita masih lagi peribadatan kita tak diganggu dan sebagainya. Tak ada kerana berperang, kerana kelaparan dan sebagainya. Kita masih lagi keadaan alhamdulillah, nak solat tak ada siapa kacau, nak pergi mana tak ada siapa kacau. Alhamdulillah. Kita dulu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah muttaqin wa 'alimul mustaqim. Radina billahi rabban wa sallallahu wa sallam bil Qur'an kitabana. Allahumma ja'alna minal muttaqin min haqqan waj'alna min mujahidin wa jamil syahidin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna al-masir. Rabbana taqabbal minna alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.